Tak nak korang terkejut-terkejut tak tahu ke mana arah. Selalunya dekat, if I'm not mistaken, dekat bangunan FSPPP tingkat 9. Okay, cuba ambil bagi tahu. Hazikah ke siapa-siapa kan take note. Tanya Madam Una dekat bangunan FSPP level 9 ke? Untuk kita orang ambil periksa tu. Boleh? Boleh adik-adik? Can we move forward? Boleh. Okay, now. Okay, right. Tadi if you look into your WhatsApp group, I dah forwarded 2 videos of which sambil you all buat revision, dengar penjelasan daripada Dr. Ashraf on hire purchase dengan agency. Sebab 2 je topik chapter yang masuk untuk final exam. Right? Malam ni kita cover lagi sikit je lagi duties of an agent to his principal dengan how an agency comes to an end. Bagaimana kita nak terminate law of agency, bagaimana kita nak stop perjanjian antara principal dan agent. So far so good? Boleh? Now, right. These are the 10 duties of an agent to his principal. Duties pertama adalah to obey the principal's instruction. Inilah duty yang paling utama yang patut seorang, dah kenapa pula ni? Dah kenapa? Aku terpadamkan ke apa dia? Right? Sekejap ada, sekejap tak ada. Okay. First, to obey the principal instruction. Now, let us look at these 10 duties. Yang selalu famous, selalu soalan keluar. Suka dia tackle nombor 1, to obey principal instruction. This one, to communicate with the principal, not to let his interest conflict with his duty, and not to make any secret profit out of performance. Okay, jom kita tengok. Right, next. Okay, first, to obey the principal instruction. Kena patuhi arahan daripada bos. Section 164. Inilah duty utama seorang agent. So, kenapa kena obey principal instruction? Agent will be liable for any loss sustained by principal on account on the breach. Kalau agent tak follow principal instruction, apa yang berlaku seperti dalam kes Terpin melawan Bilton, yang mana principal instructed kepada agent untuk insure a vessel, buatkan satu insurance ke atas kapal, tapi agent terlupa nak buat, fail to do so, and at the meantime kapal tu tiba-tiba hilang di laut. Disebabkan kapal tu hilang, maka principal mengalami kerugian. So apa yang berlaku dalam kes Terpin and Bilton ini? The court held kata agent is liable, bertanggungjawab for breach of duty and liable to pay compensation for the loss. Kena bayar ganti rugi atas kehilangan yang dihadapi oleh principal. So far so good adik-adik? Boleh nampak adik-adik? Boleh? Boleh, madam. Okay. So, yang ni pula, in the absence of instruction from the principal, act according to the custom. Okay, ini section 164. Alright, customs which is prevails in doing business of the same kind at the place where he carries out his work. Okay, yang ni let's say kalau tak ada instruction from the principal, the agent akan buat bahkan dia renew lesen kereta. So, contohlah, alright. Arahan dia cuma renew lesen kereta. Tapi in order untuk renew lesen kereta, terdapat syarat-syarat yang ditetapkan oleh JPJ A, B, C, D. Benda tu tidak diberitahu oleh principal. Tapi ada syarat-syarat yang telah diberikan oleh JPJ, maka agent itu kena ikut. Follow? In the absence of principal instruction, kalau tak ada instruction daripada principal tapi ada syarat-syarat yang dikeluarkan oleh pejabat ataupun contoh tadi tu JPJ, then agent kena ikut instruction seperti mana according to custom, seperti mana orang lain buat, okay, untuk accomplish the task. Next, to exercise care and diligence in carrying out his work and to use such skill as he possess. Contoh dekat sini, kalaulah kata exercise care and diligence ni, maksudnya kalau engkau dilantik untuk
orang kata jual beli saham. Jadi mestilah seseorang ejen tu ada kemahiran dalam bab saham. Itu yang dimaksudkan. Mesti exercise care and diligence in carrying out his work and menggunakan skill yang ada itu semasa melaksanakan tugas sebagai seorang ejen. Okay, so otherwise the usual requirement is that the agent must act with reasonable diligence and use the skill that he has. Moving on. Okay, contoh macam ni, Keppel and Wheeler. Alright. Dia melibatkan sale of house. Okay, the first offeree was received and accepted by the plaintiff subject to the contract. Datang pula second offer, a higher offer. Tapi offer tersebut tidak dimaklumkan kepada plaintiff. Contohnya, ada satu offer pertama ejen maklumkan kepada plaintiff. Alright, maksudnya dekat principal accepted. Tapi ejen tak bagi tahu ada satu lagi offer, the next offer which lebih baik offer tersebut. Tawaran tu lebih baik daripada tawaran pertama. Okay, so nampak tak? The court held that the defendant, Mr. Wheeler, as an agent is liable to the principal for the difference between the two offer. Kerana apa? Based on the inference that agent kena disclose whatever info, output, maklumat yang dia tahu within his knowledge, which is likely to influence the principal in making the contract. Maksudnya, bila diamanahkan untuk menjual beli rumah, jadi sebagai seorang ejen dia kena kenal pasti tawaran mana yang terbaik yang dan sesuai untuk principal. Bukannya terus the first offer terus grab. Follow semua? Boleh? Okay. Boleh, Moving madam. on. Thank you. Thank you for the response. Moving on. To render proper accounts when required. Alright, yang ni maksudnya, let's say lah, whatever money, harta yang you handle sebagai agent, okay, whatever buku catatan, buku record, kena tunjuk dekat boss, principal. According to section 166, even you bet, buat betting pun kena bagi dekat principal. Maksudnya, selagi you bertugas sebagai seorang agent, selagi itu you ada duty, whatever money that you receive, apa sahaja urusan yang you buat sepanjang menjadi seorang agent, you kena maklumkan dan tunjuk proper account, catatan, record kepada principal. Okay, next. To pay to his principal all sum received on his behalf. Okay, dekat sini ada maksudnya macam ni. Agent has a right to retain his principal property in his possession until his remuneration is paid. He may retain or deduct out any sum received on behalf of the principal the following items. Contoh. Kalaulah you dilantik sebagai agent, alright, contohnya agent untuk kutip sewa bagi pihak principal, untuk pihak bos you. Okay, so dalam proses you nak pergi ke satu tempat, kos minyak, kos transportation, okay, you boleh deduct daripada whatever payment yang you receive sepanjang you menjalankan tugas sebagai seorang agent mengutip duit sewa. Atau his commission, whatever payment yang you receive on behalf of principal, you boleh deduct commission you. Ataupun gaji you, remuneration payable to him for acting as agent. Okay, next, nombor 6, kena communicate with the principal. In cases of difficulty, he must use all reasonable diligence to communicate with and in seeking to obtain instruction from principal. Okay, so but if the situation is such communication is impossible or impracticable, any delay may cause loss to the principal, as in the case of Springer lawan Great Western Railway. Just key in dia dekat sini. Duty nombor 6 ni adalah whatever yang input yang you tahu, you kena inform dekat principal. Kalau principal tak tahu, if anything happen, agent boleh dipertanggungjawabkan. Okay. Not to let his interest conflict with his duty.
Okay, the primary duty of an agent is to act solely for the benefit of his principal. You tak boleh ada interest apabila you bertugas sebagai seorang agent. Alright, nampak dia kata agent cannot become a party in a transaction which is against the principal interest tanpa mendapat kebenaran daripada principal. Nampak? Yang kedua pun sama juga. Apa-apa pun, you cannot simply meletakkan you punya personal interest conflict with your principal interest. Okay, boleh tengok dekat section 168 dan section 169. Okay, dalam untuk yang case tadi tu, yang case tadi yang mana tadi? Sekejap Yang duty nombor 6 kan? Nombor 7, not to let his interest conflict with his duty. Kita ada case Wong Mung Wai lawan Wong Tam Fat. Right? Yang mana agent ini dia diberi amanah untuk jual tanah principal. Tanpa pengetahuan principal, dia jual pada harga below market price dan dia jual kepada isterinya. Thus, nampak tak clear kat sini, nampak adanya personal interest. Conflict with principal's interest. So dalam kes ni, defendant had breached his duty. Okay. Bila adanya perasaan tamak yang mana your personal interest konflik dengan kepentingan principal, of course you ada tendensi untuk buat secret profit. Duit bawah meja. So what is secret profit? Basically it is a bribe, rasuah. Okay, a payment of a secret commission. Okay, which is any final advantage which agent receive without kebenaran, tanpa izin dan tanpa pengetahuan principal. Itu dianggap secret profit. Tapi kalau principal tahu adanya extra profit and dia benarkan payment tersebut, profit tersebut bukan lagi secret profit. So, bila berlakunya secret profit, what are the available remedies kepada principal? Principal ni boleh buat tuntutan tak? Boleh. Pertama, dia boleh repudiation of contract. Tarik balik kontrak, terminate kontrak di antara agent dan principal. Okay, recovery of the amount of the profit made. Recover balik secret profit yang dibuat oleh agent tersebut. Alright, so dekat sini nampak tak? Plaintiff adalah principal, beli rumah flat house daripada company. Okay, defendant lah, agent was a director of that company. Plaintiff order the defendant untuk resell the flat house at the price of 45,000. Arahan principal adalah jual rumah tersebut pada harga 45,000. Tapi alhamdulillah defendant berjaya jual flat tersebut pada harga 54,000, di mana adanya perbezaan 9,000 credited to the company. Okay, so company went into liquidation. Jadi the court held that the plaintiff was entitled to recover 9,000 from the defendant as the defendant had breached his duty as an agent. Okay. Satu, repudiate. Kedua, recover the secret profit. Ketiga, principal juga boleh refuse to pay the agent his commission or other remuneration, as in the case of Andrew versus Ramsey and Co. Yang ni ada pada gambar screenshot hari tu. Siapa yang ambil gambar hari tu yang screenshot dekat buku tu? Siapa ke nama dia? Umi ke? Fatin. Fatin. So, apa yang Andrew Ramsey ni, kes dia ada dekat buku tersebut ya. Dekat gambar screenshot tu. Atau yang the fourth action can be taken by the principal adalah principal boleh dismiss agent for breach of duty. Okay, dekat sini, as in the case of Boston Deep Sea Fishing, the court held that a principal can lawfully dismiss an agent for receiving a bribe. Okay, and
The principal may sue the agent and the third party giving the bribe for damages for the losses suffered. Principal juga boleh saman agent dan juga third party, pihak ketiga yang merasuah sebagai ganti rugi atas kehilangan yang dialami. Alright. Ni ada kes. Boleh baca kes ni lah. Mahesan melawan Malaysian Government Officer Cooperative Housing Society. Okay. Right. Next. 9. Not to delegate his authority. Maksudnya, ejen tak boleh nak lantik mana-mana individu untuk perform tanggungjawab dia. Okey, sebab apa? Prinsipal dah pilih dia sebagai ejen. Sebab tu ada satu maksim dipanggil delegatus non potest delegate. Okey, dalam ini sebenarnya hakikatnya ejen tak boleh nak sub kerja. Tak boleh nak bagi orang lain buat kerja. Melainkan prinsipal membenarkannya. As in the case of Dibus melawan ALT. Alright. So apa yang berlaku dalam kes ni? The principal appoint agent in China untuk jual kapal at certain price, tapi agent tersebut tidak dapat jual kapal tersebut. Jadi dia minta kebenaran daripada principal untuk agent melantik agent yang baru dipanggil sub agent untuk bantu dia jual kapal tersebut dekat Japan. Okay, so dekat sini tiada isu breach of duty sebab pelantikan sub-agent itu mendapat kebenaran daripada prinsipal. Okay. Right, ini adalah dia lah. Where it is presumed from the conduct of the parties that the agent would have power to delegate his authority. Ada the custom of the trade or business permit delegation. Nature of the agency is such that delegation of the authority to another person is necessary to complete the business. Yang ni, nature of the agency, misalnya dah tak laku dekat China, alternatively, dia kena lantik agent dekat Jepun untuk bantu agar terjual kapal tersebut dekat Jepun. Alright. And finally, not to disclose confidential information or document entrusted to him by his principal. Okay. Berapa banyak duties of principal towards the agent? 3 je. To pay the agent the commission. Okay. Tidak menghalang agent tersebut daripada earning his commission. Dan to indemnify, memberi ganti rugi for acts done in the exercise of his authority. Kalau apa-apa berlaku kepada ejen semasa dia bertugas dan melaksanakan tugas sebagai seorang ejen, prinsipal kena bayar ganti rugi. Okey. Inilah dia. To pay the agent the commission or other agreed remuneration unless the agency relationship is gratuitous. So, amount payable, berapa yang kena bayar commission, berapa kena bayar gaji, depends on the terms of the contract. Kalau tak ada no amount of commission, basically dia akan tengok dari segi quantum merit basis. Quantum merit basis ni, ikut servis. First service dapat berapa? Macam itulah. Right? If there is a fixed period of the existence of the agency, then the agent will be compensated if the agency is terminated before the expiry date. Okay. Yang ni pula situasi kedua lah, duties of principal towards an agent. Bila agent has been earlier appointed, a principal cannot simply employ a second agent. Alright. And in the absence of express term in the agency, a principal also can negotiate and sell the property himself. Okay. So, kalau dia, if a sale is affected, he is not bound to pay the agent a commission. Okay. To indemnify and reimburse the agent for acts done in the exercise of his authority. Yang ni adalah kat mana? Apakah situasi yang mana prinsipal terpaksa membayar ganti rugi kepada agent? Ada 3 keadaan. 1, agent has incurred losses or liability in performance of the contract of agency. Okey, boleh. Maksudnya dia mengalami kehilangan ability ketika melaksanakan tugas sebagai seorang agent. Jadi prinsipal boleh bayar. Okey, the agent causes injury to the third party. Jadi right untuk membayar ganti rugi kepada third party itu adalah tugas prinsipal.
Ataupun yang terakhir, the agent suffers injury during the course of his duty due to the principal's neglect or want of skill. Jadi sekiranya terdapatnya instruction atau perbuatan prinsipal yang telah mengakibatkan kecuaian dan dari sebab kecuaian itu agent suffered injury, then prinsipal berhak untuk membayar ganti rugi kepada agent. Okay. Right, termination of agency. Termination of agency ada dua. Satu, act of the parties di antara pihak-pihak. Satu lagi, operation of law. Operation of law ni yang termaktub di bawah akta. Okey, di bawah akta Contract Act 1950. Okey, jom kita tengok by the act of the parties. Adanya mutual consent. Mutual consent ni di mana as per agreed yang setelah dipersetujui di antara prinsipal dan agent. Apabila kedua-dua pihak bersetuju untuk terminate the agency, the agent tiada lagi kuasa untuk bertindak bagi pihak prinsipal. Dan juga bila dah berakhirnya kontrak tersebut, prinsipal juga tidak akan bertanggungjawab if anything happen in the future after such termination. Okey, kedua, unilateral revocation. Maksudnya yang ni termination by the principal. Bos yang terminate kita. Section 154. Alright. So bila principal ni boleh terminate agent tu? 156 cakap sebelum agent memulakan tugasnya. Jadi kalau you rasa macam mula-mula dah lantik dia ni, tapi rasa macam dia tak boleh je, macam tak boleh je kan. So you kata tak apalah, I terminate you, tak payah jadi agent I. Be done expressly or impliedly. Okay, at a reasonable notice. Kena bagi reasonable notice. Orang kata bila nak terminate tu kena ada tempoh waktu yang cukup. Okay, adakah sebulan cukup korang untuk terminate, tempoh termination? Bagi sebulan notice, cukup tak? Cukup. Kan? Cukup kan? Itu dipanggil reasonable notice. Depends on the facts and circumstances of each case. Macam kes Taizo tu. Kes Taizo. Dia diberhentikan, patut diberhenti bulan Mac tapi dia berhenti Januari. So kena tengoklah. Tak patut. Ada tak patut kan? Wallahualam. Hanya mereka sahaja yang tahu apa yang berlaku kan? Alright. Itulah. Bila kenang-kenang ni macam-macam benda berlaku. Okey, yang ni ada kes Syarikat Jaya lawan Star Publication. If the agency is for a fixed term, earlier termination might entitle the agent to claim for damages. Jadi patut berhenti bulan Mac, early termination patutnya agent boleh dapat ganti rugi. Alright. Boleh. Prinsipal yang terminate. Yang ni pula situasi di mana agent sendiri cakap I quit. May be express or implied. Jadi bila agent tak nak berkhidmat lagi untuk prinsipal, dia kena cakap ataupun secara perbuatan lah. Alright. A reasonable notice to the principal. Kena bagi. Kena tunjukkan notis, right? Bagi written notice kepada prinsipal yang menunjukkan bahawanya saya tidak lagi mahu berkhidmat kepada prinsipal. Okay. If the agency is for a fixed term, the agent is liable to compensate the principal for premature renunciation without sufficient cause. Contoh macam tadi kan, patutnya berhenti pada ikut kontrak bulan Mac, tapi you berhenti awal. Jadi agent kena bayar ganti rugi kepada prinsipal. Section 158. Okay. Mengikut yang termaktub di bawah Contract Act by the performance of the contract of agency. Section 154. Performance of the contract of agency ni maksudnya macam ni. Say for example, alright, I lantik Hazika
untuk jadi my agent dalam jual beli kapal. Bila I dah berjaya dapat kapal, Hazika dapat commission, itu dianggap settle. Performance of the contract. Settle dah kontrak tersebut. Kontrak dia adalah apa? I lantik Hazika untuk sebagai agent on my behalf untuk beli kapal. So bila I dah dapat kapal, dianggap kontrak itu settle by the performance of the contract of agency. Atau I bagi tempoh dekat Hazika. You menjadi agent I selama 3 tahun. Jadi selepas 3 tahun, maksudnya automatically tamat kita punya law of agency between principal and agent. Okey, yang ketiga, kematian. Sama ada kematian principal atau agent. Okay, by the death of either the principal or agent. Okay, exception if the agent has an interest in the property, it only effective upon the agent having notice of the principal death. So when the principal die, agent must take reasonable step to protect and preserve the interest of the principal. Okay. Yang kelima, yang keempat, by the subsequent insanity. By the subsequent insanity of either principal or agent. Sama ada yang kena sakit mental tu principal ataupun agent. Jadi according to section 154, automatic dissolve. Agency itu comes to an end. Yang kelima, by the bankruptcy or insolvency of the principal. Apabila berlakunya kes bankrupt atau muflis. Siapa yang muflis? Principal. Section 154. Madam tak ada line ke? Oh, okay. Madam hilang. Okay, siapa dah jadi lecturer? Madam ni. Aku tengok je Madam hilang terus. Awak kelakar. You all, I punya dah terkeluar. Berapa lama dah aku terkeluar? Baru 1 minit. Tak sampai. Baru 1 minit? Maknanya Betul-betul. Baru 1 Maknanya minit macam tu. sempatlah I habiskan semua. Sempat ke tak sempat? Sempat madam. Saya rasa Kau jangan sempat. rasa-rasa. Ini bukan kelas masakan, dik. Saya rasa sempat. Boleh. Yang lain, Boleh. Hazika, I sempat habis tak semua? Saya tak tahulah itu yang last kali ke apa madam cerita. Apa benda yang I cerita? Saya tak tahulah itu yang last kali ke tak. Apa last kali yang you dengar? Madam sebenarnya kot. Ya. Bankruptcy Dia sekat-sekat. Betul. Sekat-sekat banyak Betul. Alamak, jam. Dekat mana? Bankruptcy. Saya tengok. Oh, yang ni. Point nombor Sikit 5. je lah. Ha. Sikit je. Ingatkan banyak yang aku tak habiskan. Sikit je. Alright, kejap. Tiba-tiba terkeluar. Tahu-tahu je, you lost connection. Okay. By the bankruptcy or insolvency of the principal. Alright. Yang ni section 154. Alright. Yang terakhir sekali adalah di mana
of an event which render the agency menjadi unlawful. Okey, macam mana yang nak katakan agency itu dianggap sebagai unlawful? What do you think? Apa instruction oleh prinsipal yang boleh dianggap sebagai haram? Satu. Contohnya, I instruct NASA jadi ejen untuk beli apa orang kata daun-daun ketum, kita nak orang kata apa, kita nak commercializekan daun ketum tersebut. Okey, ketum ni kalau minum sikit-sikit dibenarkan, tapi kita nak buat dalam mass production. Jadi bila kita buat dalam mass production, automatically benda itu menjadi sesuatu unlawful, illegal di sisi undang-undang. So what happened to the agency between me and NASA? Habis begitu sahaja due to unlawful event. Okay? Boleh? Dapat? Dapat. Alhamdulillah. So, my pesanan kepada you all, tengoklah juga video-video yang I bagi dalam Law 416 group WhatsApp kita tu. Dan cuba tengok juga penerangan sambil-sambil korang tengok nota ni. Tengoklah juga video presentation by Dr. Ashraf. Bagus, perkongsian input dia dari segi agency dengan hire purchase itu bagus. Alright, ada apa-apa soalan tak adik-adik? Tiada? Buat masa ni tak. Buat masa ni tak ada. Okay. If ada, nanti PM saja dalam group ya. Okay, with that, thank you so much adik-adik for your time. I wish you all the best. Buatlah yang terbaik. In the meantime, I tengah nak siapkan Karimah. Okay, I wish you all the best. Buat betul-betul. Mudah-mudahan semua lulus dengan jayanya. Okay, with that, thank you so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, Alright. madam. Thank you, madam. Okay, thanks you all.